personality saya, cara saya apa semua, tegas saya ke apa semua, dia kata dah tak payah cerita dah, tahu dah macam mana dia. So tak apalah saya kata gitu. Jadi sebenarnya tu saya kata tadi, kursus, ramah, mesra, sebab penilaian prestasi itu rupanya penting. Jadi ada guru besar memang takkan sebut pasal prestasi, tapi bagi saya bila cikgu masuk, cikgu esok akan diberi prestasi, ni cikgu akan dinilai, hingga saya bagi prestasi tu isi dalam markah sendiri. Berapa nak? Wah, macam mana nak isi markah sendiri? Aku ni kat mana nak isi markah kita? So nilailah diri kita sendiri. Tapi satu saya pesan, lebih tinggi markah dengan cikgu, dengan ketua jabatan. Biar dia soal kita, mengapa minta sekian? Ya, itu di dalam diri kita. Sebab kita boleh cerita lah apa-apa. Tapi dengan syarat, bila kita dengan murid dah okey, dengan parent dah okey, dengan semua orang dah okey, memang kita boleh pergi. Okey. Dalam percakapan tadi saya kata okey, ya, masalah semua. Okey. Tenang, khusus semua sudah sebut. Okey. Seterusnya, berapa jam lah? Jangan bagi saya cakap. Jangan bagi cakap lama tu, bahaya tau. Boleh. Okey. Kita mana berapa tadi? Jadi 75 minit. Tinggal 5 minit lagi? Ada, saya dah sejam tapi boleh teruskan. Aku tak berhenti lah. Sedayat saya habis lah. Ke kalau ada point lagi boleh kot. Okey, saya boleh ada sikit tidaknya. Okey. Sebenarnya saya dah potong-potong tau point kat rumah tadi semalam. Cut. Saya kata 1 hour kot. Saya kata so saya cut. Saya ambil yang point yang penting. Okey. Soalnya yang tersebut hadir apa semua, mesyuarat. Pergi mesyuarat, kalau ada idea jangan mendiamkan diri. Sebab nanti satu lagi, kalau pergi mesyuarat, ini satu, bila ada masalah di rumah, kena arah pergi mesyuarat. Janganlah minta, cikgu saya tak boleh hadir. Sekali-sekala boleh, tapi jangan terlalu kerap menolak. Itu melibatkan prestasi kita juga. Satu lagi, jangan sampai ada cikgu saya dulu, dia terlupa besarnya bayi dengan semua orang. Dia pergi tapi dia tak pergi. Dia terlupa dengan saya. Balik, hari ni dia tak hantar, saya diam lagi. Hari besok saya tanya, mana laporan khusus? Saya kata minit curai. Kita ada kena buat minit kan? Mana dia? Saya kata nak jawab apa? Jadi suruh minit curai dalam sana. Maknanya setiap hari, kalau saya balik khusus, ada sekolah dia siapkan buku. Dia siapkan buku. Lepas tu kan ada orang cerdik, dia bagi kawan lain tu, dia tulis, dia pun tunjuk. Saya tak, saya tunggu. Lepas tu dia dah hantar natural, kena juga dengan saya tanya sikit. Sebab sebenarnya kalau tanya saya pengalaman, memang saya banyak, saya terlibat dengan jabatan kuasa. Saya dah, kalau dia pergi macam dia cakap dah tak payah cerita dah. Saya telefon member pengurus, cek nama sekian-sekian, ada tak mesyuarat? Ada, tapi 5 minit je lepas tu hilang. Kantol cikgu saya, memanglah cikgu saya sakit. Ya, semasa di Pelga dulu, cikgu ingat saya macam, kalau besar dia sebelum tu lembut orangnya. Lembut, jalan pun Allah, pijak semut pun tak mati. Wih, memang lembut. Itu bahasa yang saya dapat daripada PPD saya. Bila saya bertugas apa-apa, dia datang observe saya, tengok cara saya, dia kata Hajah ni jauh beza dengan arwah tadi. Pijak semut pun tak mati tadi. Oh, saya kalau pijak semut tak mati, tak reti saya tu. Saya tahu yang saya tak pijak semut cuma kat Mekah je tuan, saya kata. Saya jawab dengan dia, kat Mekah je saya tak pijak semut, tak pijak apa. Kalau yang lain tu senyap, semua tak boleh ada kat rumah, saya kata. Kat sekolah pun tak ada semut, nanti buku murid kena. Sebab cikgu tak boleh makan kat dalam kelas, saya kata. Kat mana-mana, kat bilik guru pun tak digalakkan dia tu. Sebab dia kena jaga. Tapi bagian dapur dia, bilik guru ada dapur, makan kat situ. So, maksudnya tadi, bila pergi kursus apa, jangan tu. Itu semua ilmu. Walaupun dia berulang. Sebab salah satu contoh, bila kita lepas peperiksaan, dia akan panggil kita untuk membuat analisis skema jawapan. Dia akan ajar kita yang ini soalan yang bertulis tau, soalan bertulis. Kalau soalan yang objektif tak bincang. Soalan yang bertulis dia akan ajar. Ini jawapan ni sekian, ini sekian. Kalau kita tak pergi balik tu, entah apa-apa kita buat. Yang itu yang nanti terperangkapnya cikgu saya, dia terlupa guru besar tu saat masuk semua kelas,
pernah berbual dengan semua murid. Apa yang berlaku, saya tahu budak tu tak boleh bercakap sangat pun. Tiba-tiba penulisannya dapat 90. Aku bagi suruh buat ayat, budak tu terkekian nak buat ayat. Satu ayat pun tak siap. Saya hampir satu kelas punya soalan. Saya pun kata, pening kepala saya nak bagi kat cikgu tu, saya nak terperangkap cikgu tu. Jadi kalau ketua jabatan saya memang sakit lah. Memang dia orang dalam masa saya nak pencet, memang dia orang cakap, yang saya cerita ni semua komen-komen cikgu bagaimana saya merangkap mereka semua. Perangkap-perangkap yang guru besar sediakan, dalam senyum, dalam gelak ketawa, dalam Assalamualaikum, apa khabar, sehat, anak-anak sehat ini. Dalam salam, dalam senyum, dalam apa semua tu, mereka semua terperangkap. Jadi cikgu kena berhati-hati. Sebenarnya jangan buat je lah, pergi je lah kursus, dengar je lah, balik siap-siap kan. Nah, cikgu baca. Bukannya baca pun kadang dah banyak sangat, dah semua datang. Dia tak baca pun kadang. Tapi kalau saya, sorry, sebab saya akan soal dia supaya saya lebih jelas, supaya bila dalam, sebabnya kita kena berhati-hati dalam kerja tu, sebab kita kena boleh menjawab, maknanya. Okey. Lepas itu satu lagi, dalam kita selepas peperiksaan, cikgu kena berhati-hati tentang penulisan markah ya. Janganlah bagi markah pada murid. Ada sekolah yang mengamalkan bagi markah dia ambil mudah. Bahasa Melayu awak periksa sendiri, awak bagi markah sendiri. Matematik, matematik tak apa, senang. Matematik sebenarnya, tapi kalau pelajaran yang ada objektif tu kan, murid saja. Tapi bila kena dengan saya, walaupun sekolah yang saya pergi sebelum tu, saya tengok macam mana cara tulisan kertas kata, saya ambil. Saya pun dah semak malam, sebenarnya saya tanya GPK tu saja je, sebagai anak tahu macam mana dia buat. Cikgu gini. Saya kata, okey, sorry, saya nak ubah, panggil mesyuarat hari esok untuk penerangan kepada cikgu bagaimana kaedah menyelesaikan kertas, sistem kita saya nak buat. So saya buat spontan lah, walaupun dalam senyum, cikgu-cikgu ada yang masam muka kat saya, ada yang apa semua. Tapi sebagai ni Melayu tu sebenarnya lebih baik tukar ke kertas. Kita tak akan ada rasa apa pun periksa kertas tu, ikut skema yang diberi, relax kita periksa, kita akan bagi markah semua orang sama. Orang ni periksa kertas kita pun sama, orang ni periksa kertas. Barulah kita tahu, agaknya murid ni aku ajar kita pun tak faham rupanya. Bila rupa soalan macam ni dia tak reti rupanya, kita akan tahu. So, yang itu kena bantu. Janganlah ikut apa yang kita suka, yang menyenangkan kita kadang-kadang. Okey. Kreatif amat perlu. Keluarkan idea-idea yang menambah kebaikan. Keluarkan idea-idea yang penambah kebaikan untuk sekolah. Seterusnya, selepas itu dalam kita menambah idea, sebabnya kita untuk kejayaan, kalau tak kreatif, out. Out. Janganlah ikut aja apa yang orang buat. Jangan takut untuk buat dalam kreatif, jangan takut untuk buat sesuatu yang baru. Ada tapi dengan syarat ada jawapan. Ada jawapan. Kalau saya kata, masa saya datang ke sekolah utama, masa saya di sekolah saya utama, saya nak buat majlis korban. Di sekolah saya di India, ada Cina. Wah, parent PPD dah tak boleh. Macam mana secret minda saya? Saya kata saya tetap akan buat. Rupanya saya nak sebelah ekor. Sekali jadi 3 ekor. Sudah banyak pula. Pening pada saya. Macam mana saya buat sebenarnya? PPD semua dah tutup mata. Dia kata, jap, saya tak nak campur tangan. Saya hanya minta doa restu saja, saya kata. Saya cakap dengan dia, Tuan, saya minta doa restu je. Tolong doakan saya, itu saja. Dan selepas itu, saya beri surat jemputan untuk makan 2 pegawai PPD itu. Apa yang saya buat? Murid non-Muslim, saya dah sediakan ayam, dah siap semua, masak untuk dimakan. Masa kita nyembelih, saya open. Siapa yang nak lihat, yang tidak beragama Hindu boleh lihat. Yang Islam wajib. Yang non-Muslim, yang bukan Cina dia nak tengok. Tapi yang Hindu tu ada yang tengok, yang Kristian. Dia tak kisah dia buka apa kau sembelih-sembelih lah. Alhamdulillah saya tidak dapat apa tuan. Tapi bila jabatan telefon tiba ke jabatan, saya cakap jabatan, saya buat macam ni. Lepas tu okey,
Saya setuju. Okey, dah selesai, dah ada masalah? Tak ada. Tak adalah, sebab saya dengar hari tu masa mesyuarat PPD, bos saya sebut, dia kata ada sekolah macam mana, dia minta pandangan PPD. Jadi lepas tu sekolah cikgu yang buat. Betul saya kata. Berapa ekor lembu tambang? 3. Tapi untungnya saya bukan kita yang kerja. Pegawai polis dekat polis tu saya panggil, oi tulang potong mesin. Siap. Pukul 1 tengah hari dah boleh makan tengah hari. Dan satu yang saya ingat, ni orang yang penyakit darah tinggi pula saya sentuh. Ada cikgu saya sakit darah tinggi dan kencing manis. Dia tak boleh makan. Tapi tak berani, jangan kata you doktor. Tapi saya cuba. Seorang cikgu saya sakit darah tinggi memang tak boleh sentuh daging tulang semua. Lepas tu adik saya memang saya pernah buat, kalau saya pening, saya bubuh dalam sup tu limau nipis, saya pernah doktor. Saya pernah limau. Lepas tu cikgu tu saya tak sebut nama nanti bahaya tu. Okey. Cikgu ambil gepok. Ini geram ni. Boleh makan? Nanti saya tambah. Nanti dulu saya doa lah kata. So saya doa insyaAllah. Nanti sebutkan insyaAllah. Lepas tu saya ambil. Tapi dengan syarat, apa yang saya buat ini kena makan. Jangan tolak. So saya memang doa dengan Tuhan, ya Allah semua-semua. Lepas tu saya ambil limau, saya perah dalam sup gepok dia tu. Alhamdulillah lepas itu sampai sekarang dia makan sup. Tapi bukannya tu, saya memang sebab itu amalan saya, kalau saya macam makan sup tu, saya nak makan sup juga, saya akan ambil limau perah dalam sup tu. Alhamdulillah. Tapi saya tak kata itu betul ya doktor ya, sorry ya. Tapi by pengalaman saya gunakan, cikgu tu okey lah sampai sekarang. Dia dah boleh makan gepok tu yang dia seronok sangat tu. Lepas tu tiap-tiap tahun kita buat di sekolah saya. Sampai nak tahun akhir saya pindah je, saya tak buat sebab saya dah, otak saya dah melayang ke Johor. Dan melayang bersama suami sebab every week saya kena travel, mandu daripada Muar pukul 3 pagi, terus pergi ke sekolah, balik rumah salin baju, terus pergi sekolah early morning. Baik saya pun saya dah 7 saya dah berada di sekolah. So can you imagine berapa laju saya bawa kereta daripada Muar sampai ke sekolah pukul 7 pagi dah tiba. Saya drive 2 saja dengan anak bongsu saya yang seorang tu. Okey, tu saya lah tu. Dalam pada tu, itulah dia. Okey, sekali. Apa pun yang kita buat dengan minda yang positif, mesti boleh berjaya. Ingat, jangan ingat tak boleh, jangan ingat masalah. Sebab semua masalah boleh diatasi atas satu konsep. Kalau kita ingat, kita dulu tidak boleh berjalan, tapi kita boleh berjalan. Kita dulu, cikgu dulu tidak pergi sekolah pun dengan tahu bercakap bahasa Inggeris. Kalau cikgu boleh bercakap dengan Pak itu fasih. Kalau dulu cikgu ingat, tak pergilah, tiba-tiba cikgu dah tiba ke negara ini. So, satu, persepsi kita sebenarnya boleh berjaya. Kerana itu sebenarnya salah satu daripada cikgu. Kalau itu ingat, saya memang telah berjanji semasa temu duga guru. Pegawai yang temu duga saya tanya saya sikit aja, cikgu dengan SPM grade 3, macam mana cikgu nak jadi cikgu? Sorry, saya beritahu tak, saya SPM grade 3, macam mana cikgu nak jadi cikgu? Saya dipahamkan oleh cikgu saya memang tak, memang dia kata saya ni memang layak jadi cikgu. Jawapan saya, ada ke jawab macam tu? Tapi nak jawab apa? Dah kita memang SPM grade 3 kan? Nak kata apa? Pelajaran kita mana tak ada. Tapi saya tak nak jadi guru lain, saya nak jadi guru matematik. Nak matematik pula? Dia kata. Sebabnya insyaAllah kalau matematik tu memang itu favourite saya, minat saya. Keduanya memang saya boleh, insyaAllah saya boleh kuasai. Kedua, sebab dalam kelas saya dulu ada 35 orang, 7 orang aja yang boleh matematik, yang lain semua gagal. Sedih saya, bangsa saya. Kebetulan yang temu duga tu naik semua, bangsa saya lemah dalam matematik. Maka hari ini kalau saya dulu dalam temu duga ini, tapi satu panggil saya angkat tangan dah. Kalau saya dulu dalam temu duga ini, kalau Tuhan terima saya sebagai guru, bercalonkan untuk jadi guru, insyaAllah saya berjanji. Saya kata. Kedua, dia tanya saya, habis kalau budak tu yang macam-macam kawan awak yang tak pandai-pandai macam mana? Lah, dia bahasa Melayu kata kan, saya kata, belakang parang diasah lakikan tajam. Kita manusia yang sebelum ini tidak tahu apa pun, kita boleh berjaya akhirnya, insyaAllah. Itu kepetahan saya temu duga. Dia tanya saya sikit lagi, lepas tu tentang sejarah kampung saya.
Cikgu dah tahu apa saya buat. Tunggu dulu. Tu cikgu sok kena